السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita mengucapkan berbanyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kita pada pagi ini yang mana kita bersecara langsung melalui FB Tadabbur Center, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung untuk siri yang kedua, pertemuan yang kedua berkenaan dengan kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana kita akan mengambil teladan, kita akan mengambil pelajaran, kita akan mengambil petunjuk-petunjuk daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Allah Yunus alaihi salam, untuk kita mengetahui sejarah beliau, maka di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa surah yang telah Allah Ta'ala telah ceritakan, yang telah Allah himpunkan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Antara surah yang Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam, bagi sesiapa yang saya ada kongsikan nota dalam bentuk PDF. Saya dah masukkan ke Telegram Tadabbur Center. Mungkin tuan-tuan dan puan ada yang dah dapat, ataupun kalau belum dapat, nanti rujuk balik dalam Telegram Tadabbur Center. Kalau tuan-tuan tak dapat juga, nanti saya akan serahkan soft copy kepada admin, insya-Allah. Nanti boleh minta kepada admin Tadabbur Center, insya-Allah. Baik. Surah yang Allah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam, iaitu surah An-Nisa ayat 163, surah Al-An'am ayat 86, surah Yunus ayat 97 sampai ayat 100, surah Al-Anbiya ayat nombor 87 hingga 88, surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Begitu juga surah Al-Qalam ayat 48 hingga ayat 50. Maknanya ada enam tempat, ada 6 surah di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ada 6 surah. Okey. Nama Nabi Allah Yunus alaihi salam, kalau kita rujuk dalam Quran, nama Nabi Allah Yunus disebut perkataan Yunus tu ada 4 kali Allah sebut secara jelas, memang sebut namanya Yunus. Tetapi ada 2 tempat di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan tentang Nabi Yunus, tapi Allah tidak sebut namanya. Tetapi Allah menyebut Nabi Yunus ini dalam istilah Allah Ta'ala memanggil gelaran. Maknanya Nabi Yunus namanya disebut terang ada 4. Tetapi nama lain bagi Nabi Allah Yunus, Allah Ta'ala memanggil namanya dikaitkan dengan ikan yang besar yang mana kita boleh jumpa dalam Al-Quranul Karim. Allah memanggil Nabi Allah Yunus dengan panggilan Zinun
ataupun dipanggil dengan sahib al-hut. Okey. Nabi Allah Yunus alaihissalam, sikit latar belakang beliau. Nabi Allah Yunus alaihissalam, beliau ini telah Allah utuskan di utara Iraq, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Kathir dalam Qasasul Anbiya. Nabi Allah Yunus ni, kaum dia itu kaum dia tidak disebut dalam Quran namanya. Dia tidak seperti Nabi Allah Saleh disebut dengan nama kaum Samud. Kalau macam Nabi Allah Hud disebut namanya kaum Ad. Tapi Nabi Allah Yunus ini mengikut riwayat seperti mana yang dikatakan oleh banyak ulama tafsir, begitu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir dalam Qasasul Anbiya. Mereka ini kaumnya dipanggil dengan penduduk Ninawa. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pasti Nabi Allah Nuh dia ada kaum dia. Kaum dia itu memang ada di dalam ayat-ayat yang telah saya sebutkan. Nanti kita akan jumpa dalam surah, dalam surah Al-Qalam dan surah yang lain. Memang Allah sebut dengan istilah kaum Nuh. Tidak ada mana-mana Rasul yang Allah utus melainkan mesti mereka mempunyai kaum dia tersendiri. Baik, kita pergi lihat kepada carta alih. Maksud dia, kita tengok dulu carta alih perjalanan kisah Nabi Allah Yunus, bermula daripada Allah mengutuskan dia pergi kepada penduduk Ninawa, yang mana penduduk ini kata Ibnu Kathir berada di utara Iraq. Bagaimana Allah hantar dia dan apa dia buat, kemudian macam mana cerita dia akhirnya dia boleh kembali semula kepada kaum dia. Maka untuk lebih faham, apa kata kita lihat dulu dia punya carta alih dia. Carta alih tu maksudnya kita tengok bagaimana perjalanan. Kalau ada nota tu saya dah nota. Okey, nota tu boleh dapat dalam Telegram Tadabbur Center. Saya dah masuk pagi tadi. Sibuk kan sampai tak sempat nak tengok Telegram. Nanti tengok Telegram Tadabbur Center, ada nota. Dalam nota tu saya dah letakkan carta alih. Maksud dia sebelum kita nak ulas ayat, saya terpaksa buat carta alih sebab waktu kita sangat terbatas. Jadi kalau tengok iklan tu macam dia tulis hanya setengah jam saja kan. Tapi insya-Allah saya akan berkongsi mungkin lebih pada setengah jam. Jangan risau. Insya-Allah kalau setengah jam ni bila pula nak habis cerita ni. Okey, tapi yang paling utama pelajaran kita pada pagi ini, yang paling utama sekali kalau kita belajar tadabbur adalah kita nak lihat di hujungnya apakah teladan, apakah pengajaran yang boleh kita jadikan kisah Nabi Allah Yunus ini sebagai kita sebagai hamba kepada Allah. Pelajarannya apa? Itu di antara tujuan utama kita belajar tadabbur. Tapi untuk belajar tadabbur ini juga dalam waktu yang terlalu singkat, maka saya sebutkan dahulu dia punya carta alih. Siapa ada nota, dia boleh rujuk nota bentuk PDF. Kita tengok dulu carta alih dia. Kalau tengok dalam carta alih tu, mula-mula Nabi Allah Yunus dia berdakwah kepada kaumnya. Sebab Rasul memang tugas dia adalah menyampaikan dakwah. Bahkan nanti kita akan jumpa ada ayat Quran Allah memanggil dia termasuk salah seorang mursalun yang telah pun Allah utuskan. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Yunus alaihi salam. Okey, yang ni saya tak baca ayat dia satu persatu sebab kalau baca ayat satu persatu ni saya perlukan waktu yang lama untuk baca ayat ulas. Tapi nanti kita akan lalui juga ayat-ayat yang cerita tentang Nabi Allah Yunus tu dalam 4 surah utama tu. Tetapi saya akan sebut secara tidak langsung saja. Saya tak akan baca ulas satu persatu, tapi kita ambil cerita-cerita ayat-ayat yang perlu kita faham dengan lebih lanjut saja. Tapi untuk lebih faham, memudahkan kita belajar, saya sebut dulu dia punya carta alih, namanya proses bagaimana Nabi Allah Yunus tu datang sampailah dia kembali berjumpa dengan kaum dia. Baik. Nabi Allah Yunus alaihi salam dakwah kepada kaum dia supaya mentauhidkan Allah, sebab Rasul diutuskan kerjanya adalah menyampaikan dakwah. Dan kita sedia maklum, para Rasul ni kalau dia menyampaikan dakwah, dia akan gunakan dua pendekatan.
sama ada dia akan gunakan pendekatan menyampaikan berita gembira kepada sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dan ada kala para Rasul ini mereka akan menggunakan kaedah menakut-nakutkan, iaitu memberikan amaran dengan azab. Jadi setelah Nabi Allah Yunus AS, dia mengajak kaum dia supaya beriman kepada Allah, tidak ada tindakan apa-apa daripada kaum dia. Maka Nabi Allah Yunus AS, beliau telah pun memberikan amaran dengan mengatakan bahawa kalau kamu tidak berubah lagi, maka nanti Allah Ta'ala akan menghantar kepada kamu azab. Allah akan menghantarkan azab. Okey. Tentang azab ini memang termaktub dalam surah Yunus. Nanti kita akan tengok apa azab dia. Dalam surah Yunus Allah tidak menyebut tentang apakah bentuk azab dia, tetapi memang terang-terang dalam surah Yunus memang Allah Ta'ala menyebut bahawa azab tu memang telah Allah aturkan untuk diturunkan. Ia akan menimpa kepada kaum Yunus. Itu memang ada azab dia. Jadi Nabi Allah Yunus AS, setelah mereka degil, tak mau mendengar dalam tempoh beberapa waktu untuk mengambil tindakan kata-kata Nabi Allah Yunus AS, maka Nabi Allah Yunus AS telah memberi warning kepada mereka bahawa kalau mereka tidak berubah, maka Allah Ta'ala akan turunkan azab. Okey. Cerita tentang azab ini dalam Quran tidak menceritakan bentuk azab apa akan datang. Sama ada azab dalam bentuk angin angin kuat membawa batu ke, sama ada azab dalam bentuk azab tanah yang akan seperti gempa bumi ke, tidak disebutkan. Cuma memang ada azab. Dan Nabi Allah Yunus AS, dia telah memberi warning bahawa azab Allah Ta'ala akan turunkan kepada kaum dia. Okey. Dalam riwayat maknanya apa? Ada riwayat, tapi bukan dalam ayat Quran dan juga bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kata-kata sahabat ni kita panggil dia mauquf. Ada satu sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Nabi Allah Yunus telah mengatakan bahawa Allah akan menurunkan azab dalam tempoh 3 hari. Yang kata 3 hari itu kalau kita rujuk dalam surah Al-Qalam, dalam surah Yunus, dalam surah Al-Anbiya, dalam surah As-Saffat, kita akan jumpa dikatakan azab tu selama 3 hari tidak ada. Tapi azab tu memang Allah akan turunkan. Cuma berapa hari setelah Nabi Allah Yunus memberi warning, sahabat nama Abdullah bin Mas'ud mengatakan 3 hari. Bahkan riwayat ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir dan Qasasul Anbiya. Secara muktamad, wallahu ta'ala. Tapi yang pasti, apabila mereka dah tak nak dah mendengar kata-kata Nabi Allah Yunus tadi, Nabi Allah Yunus mengambil tindakan memberi warning, azab akan turun. Maka dalam tempoh 3 hari azab tu nak turun, Nabi Allah Yunus telah mengambil keputusan untuk dia meninggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah. Marah kenapa? Kerana kaum dia tidak mahu mendengar kata-kata dia, dan dalam masa yang sama Nabi Allah Yunus memberi warning tentang, dia kata, tunggu 3 hari lepas ni azab akan turun. Kau Nabi Allah Yunus pun dia bawa apa? Dia pun pergilah meninggalkan kaum dia secara diam-diam, secara tersembunyi, tak ada seorang pun yang tahu. Dia pergi melarikan diri. Kita akan jumpa nanti dalam surah Al-Anbiya. Kita akan jumpa dalam surah Al-Anbiya, bahkan dalam surah As-Saffat, yang mana Nabi Allah Yunus pergi meninggalkan kaum dia secara diam-diam. Tetapi kita telah ulas dalam kelas dalam minggu lepas, kita ada ulas untuk siri yang pertama. Nabi Allah Yunus dia melari meninggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah kepada kaum dia. Tetapi Nabi Allah Yunus dia tidak menunggu perintah, maknanya dia pergi meninggalkan kaum dia tanpa ada keizinan daripada Allah. Maknanya kesilapan Nabi Allah Yunus alaihi salam adalah dia tidak menunggu keizinan daripada Allah, tapi dia pergi meninggalkan kaum dia bukan kerana dia nak langgar perintah Tuhan, tidak. Tetapi bagi sangkaan dia bahawa kaum dia dah tak nak beriman dah. Maknanya
dah tak nak beriman, maka nak buat apa lagi? Maka dia mengambil ruang, maka pada fikiran dia, dia nak cari kaum lain untuk dia pergi dakwah, dan dimengakan kaum dia dalam keadaan dia marah. Kalau kita baca dalam ayat Quranul Karim, kita akan jumpa perkataan mughadiban nanti. Dia marah kat situ maknanya dia marah sebab kaum dia tak nak menerima ajakan dia, dan dalam masa yang sama kaum dia pun marah kepada dia sebab telah mengugut dia tentang azab. Baik. Nabi Allah Yunus AS, dia pergi melarikan diri daripada kaumnya dalam keadaan dia marah. Dia buat apa? Dia pergi ke mana? Dia pergilah menaiki al-fulki al-mashhun, iaitu satu fulki mashhun ni maknanya dia panggil macam kapal. Kalau kapal tu dia penuh dengan muatan, penuh dengan barang-barang, penuh dengan penumpang, Allah menggunakan istilah al-mashhun. Al-fulki al-mashhun itu maknanya dia menaiki sebuah kapal yang penuh dengan manusia, penuh dengan barang-barang muatan. Maka ketika Nabi Allah Yunus naik dalam kapal tersebut, di pertengahan jalan kapal itu mengalami masalah, yang mana kapal itu sudah tidak boleh lagi menampung muatan yang ada di dalamnya. Dan nanti kita akan sebut ayat dia, dan akhirnya apa yang berlaku? Maka dibuat sesi undian. Dibuat sesi undian, siapa yang patut dikorbankan demi menyelamatkan orang lain. Maka undi, akhirnya terkenalah undian itu kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Maknanya dalam Quran Allah menyebut Nabi Allah Yunus adalah kumpulan manusia yang dia telah kalah, maknanya dialah yang telah Allah tetapkan dalam undian tersebut. Dia ini terpaksa mengorbankan diri dia, dia terpaksa keluar daripada kapal tersebut. Kalau dia tak keluar, nanti semua orang akan terkorban, maka kena buang seorang. Maka melalui sesi undi, dia pun terkeluar, dia pun cabutlah nama dia, dia termasuk dalam orang yang kalah dalam undian. Baik. Sejurus daripada undian tersebut, maka dia terpaksa terjunlah ke dalam lautan. Dalam masa yang sama sebenarnya, nanti kita akan jumpa ayat tersebut, nanti saya akan sebutkan ayat dia. Saya sebut cerita dulu, saya sebut Catat Alif dulu, dia punya cerita dia sebab memudahkan pelajaran kita. Nanti saya akan sebutkan ayat dia. Nanti kita akan tengok bunyi ayat dia macam mana. Kemudian ketika mana beliau terpaksa terjun ke dalam lautan dalam keadaan yang serta-merta, maknanya tak perlu tunggu lama, ada seekor ikan yang besar, An-Nun tu, Al-Hut tu, dia telah menelan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kemudian setelah dia ditelan oleh ikan yang besar itu, maknanya ikan tu besar, Nabi Allah Yunus masuk ke dalam perut ikan tersebut. Maka Nabi Allah Yunus dibawa oleh ikan tersebut, tak tahu ke mana, sebab kita belajarkan lautan ini besar. Kan kita belajar lautan ini luas. Nabi Allah Yunus dia tidak tahu ke mana ikan membawa dirinya, tetapi kita kan sedia maklum kalau berada dalam perut ikan ni kan, dalam keadaan panas, dalam keadaan yang gelap. Quran menceritakan kepada kita Nabi Allah Yunus dia berada di dalam keadaan yang sangat gelap. Quran menggunakan istilah az-zulumat, iaitu dia berada dalam keadaan yang gelap. Dia panggil apa? Dalam keadaan kegelapan. Ialah berada dalam perut ikan, dalam keadaan gelap. Laut dah memang gelap. Kemudian duduk pula dalam perut ikan pun gelap. Nanti kita akan tengok bagaimana ayat itu menyebut tentang gelap. Kemudian dalam perut ikan itu, apa Nabi Allah Yunus dia buat? Kalau kita baca nanti dalam surah Al-Anbiya itu, Nabi Allah Yunus alaihi salam sebagai seorang rasul, mereka kenal Allah. Tidak lain dan tidak bukan jalan yang sepatutnya diambil oleh manusia apabila berada di dalam keadaan kesulitan, berada dalam keadaan kepayahan. Tentulah mereka ini mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia mengadu kepada Allah? Dia mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illa anta, dia bertasbih dan dia beristighfar. Agak-agak Allah Ta'ala dengar tak?
dia memuji Allah. Agak-agak Allah Ta'ala ini mendengar tak ucapan, rayuan, keluhan, zikir Nabi Allah Yunus alaihissalam. Sedangkan laut ni dalam, luas. Agak-agak Allah mendengar tak? Ini pelajaran yang kita akan ambil nanti pada penghujung dia. Dan akhirnya Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Lalu ikan tadi itu Allah telah perintahkan kepada dia supaya keluarkan Nabi Allah Yunus ini ke mana? Nanti kita akan jumpa kalau tengok cerita Ali itu, akhirnya Nabi Allah Yunus dia telah dikeluarkan, dicampakkan oleh ikan tersebut ke satu tempat yang Quran panggil Al-Ara'u. Al-Ara'u ini dia dipanggil satu tempat yang tandus. Maknanya, kena faham begini. Setengah terjemahan dia tulis dalam kurungan di tepi pantai. Saya bimbang kalau tuan faham tepi pantai ni macam pantai dekat ada pokok-pokok kan, ada pokok apa, ada pokok kelapa ke, ada tumbuh-tumbuhan. Tapi yang pastinya dalam perkataan Arab tu, tempat itu dia tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan, melainkan ada satu pokok nanti kita akan jumpa dalam ayat Quranul Karim. Maknanya tempat yang ikan tadi dia nak keluarkan Nabi Allah Yunus di satu tempat yang tandus, yang tidak memiliki pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang berada di sana. Dan Quran menceritakan ketika mana Nabi Allah Yunus dikeluarkan oleh ikan tersebut, dia berada dalam keadaan saqim. Saqim ni, kalau kita terjemah, kalau kita tengok bahasa Arab, saqim ni macam marid. Marid ni maknanya dia berada dalam keadaan yang sakit. Para ulama takfir, mereka kata, sakitnya Nabi Allah Yunus, kalau kita tengok dalam nota yang saya dah beri tu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Allah Yunus ni, kita fahamkan, duduk dalam perut ikan tuan-tuan ya, tak ada makan, tak ada minum, panas, gelap. Jadi Nabi Allah Yunus ni, dia punya sakit dia, maknanya tubuh badan dia lemah sangat tuan-tuan. Tubuh badan dia lemah ni, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata seolah-olah kalau kita baca dalam riwayat Ibnu Mas'ud tu, seolah-olah macam burung dibuang bulu-bulu. Maknanya burung kan sepatutnya dia ada bulu-bulu di badan dia. Seolah-olah burung telah dicabut bulu-bulu di badan-badannya. Macam itulah keletihan yang dihadapi oleh Nabi Allah Yunus. Bahkan para tabi'in seperti mana As-Suddi, Ibnu Zaid mengatakan bahawa Nabi Allah Yunus ni, dia punya kepenatan dia, kesakitan dia alami itu seolah-olah seperti bayi yang baru dilahirkan. Maknanya lemahnya dia. Kita kan kalau kita pegang bayi yang lahirkan, kita pegang dia baik-baik, kita pegang dia elok-elok, sebab bayi kan, bayi yang lemah. Seolah-olahnya dia seperti mana bayi yang keluar daripada perut ibu. Bahkan seperti mana burung yang dibuang bulu-bulu daripada tubuh badan dia untuk menjelaskan bahawa betapa saqimnya dia. Quran mengguna istilah saqim, maknanya dia kepenatan, lemahnya dia pada tubuh jasad dia. Sebab itu, waktu Allah Ta'ala keluarkan dia daripada perut ikan tersebut, dia jumpa ada satu pohon, yang pohon itu, kalau kita baca kalau kita tengok dalam ayat Quran, pohon itu dia, para ulama menyebut, kalau Quran memanggil dengan perkataan dalam yaqutin tu, maknanya ada mengatakan dia seperti pohon labu. Ada satu pokok, orang Arab sebut dalam istilah al-qar'u, ataupun dia panggil dalam keadaan, dalam buah dia panggil yaqutin tu. Maknanya kalau tuan-tuan Google, kalau Google tulis perkataan yaqutin tu ataupun al-qar'u, akan keluar gambar pokok labu. Buah labu kan buah dia kan besar kan. Buah dia boleh makan mentah. Kan kalau kita masak labu kan, bukan labu sayung, tapi labu kan daun dia besar. Kemudian buah dia tu besar. Buah dia tu boleh dimakan mentah. Buah dia boleh dimakan ketika masak. Buah dia boleh buat apa saja. Bahkan yang paling penting juga pada daun-daun dia. Sebab tu daun-daun labu ni, dia tak seperti macam daun-daun pokok-pokok dia, kadang-kadang ulat boleh makan kan, serangga boleh dekat. Tapi daun itu tidak.
Kenapa Allah jadikan pohon itu? Kerana kan tadi dia pergi ke tempat yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, tapi daripada pohon itulah dalam masa yang sama kan dia, dalam keadaan yang sama kan dia tidak berpakaian, dalam keadaan yang sama kan dia memerlukan nak mengelak daripada kepanasan, maka daun-daun itu, buah-buah itulah yang memberikan kesegaran, yang menyihatkan Nabi Allah Yunus AS. Dia buat apa dengan buah tu Allah tidak ceritakan, tetapi Allah kata dalam Quran memang Allah telah tanam ada satu pohon yang daunnya besar, disebut dengan istilah pokok labu. Orang Arab memang kenal pokok itu. Baik. Sebelum itu, kalau kita baca riwayat, sebenarnya Al-Quran tidak menyebutkan berapa lama dia telah berada di dalam perut ikan yang besar itu. Quran tidak menceritakan. Di dalam hadis, Nabi SAW pun tidak menyebutkan berapa lama. Cuma ada kata-kata lah daripada salafus salih. Ada orang kata 40 hari. Wallahu ta'alam. Ibnu Kathir yang menulis kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi, dia tidak memuktamadkan. Dia kata apa? Dia kata, wallahu a'lam, tak tahu berapa hari. Tapi yang penting, Quran kata, ketika dia keluar daripada perut ikan itu, dia berada dalam keadaan yang tersangat lemah. Sampaikan Tuhan menggunakan perkataan saqim. Saqim maknanya lemah, yang teramat lemah. Okay. Kemudian apa jadi? Dengan gunanya pohon yang berbuah tadi itu, yang dari seperti mana buah labu tadi itu dengan daun dia dengan buah tadi itu, maka akhirnya Quran menceritakan bahawa Allah Ta'ala ini menyebutkan Nabi Allah Yunus alaihi salam akhirnya dia dapat kembali menemui kaum dia. Quran kata jumlah dia 100,000 lebih. Spesifik jumlah dia 100,000 lebih tu berapa? 150,000 kah? 130,000 kah? Kita boleh kata begini, Quran kata 100,000 atau lebih, maknanya yang paling selamat kita kata 100,000 lebih. Jumlah spesifik Al-Quran tidak menceritakan. Kalau Quran tidak menceritakan, maka kita tak usahlah buang masa untuk mencari maklumat berapa jumlah sebenar. Quran muktamad, Quran kata 100,000 atau lebih. Maknanya kita kata apa? 100,000 lebih. Berapa spesifik tidak perlu kita ulaskan. Dan akhirnya Al-Quran menceritakan seluruh kaum dia beriman, akhirnya mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kaum dia telah beriman sebenarnya ketika mana Nabi Allah Yunus, sewaktu dia pergi melarikan diri kepada kaum dia tadi tu, sebenarnya dalam tempoh 3 hari itulah kaum dia, ketika mana tanda-tanda azab tu dah nak sampai, tapi azab tu belum lagi berlaku, tetapi tanda-tanda itu sudah ada, maka mereka telah pun beristighfar, mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka terselamat. Tak lama kemudian datang kembali Nabi Allah Yunus alaihi salam. Itulah cerita, informasi, maklumat yang Allah sebut di dalam 4 surah di dalam Al-Quranul Karim. Surah apa? Surah Al-Anbiya, kemudian dalam surah As-Saffat, dalam surah Al-Qalam, begitu juga dalam surah Yunus. Okey. Kita terus pergi kepada surah-surah berikut, tapi saya takkan ulas ayat by ayat kerana waktu kita sangat ringkas. Yang paling penting sekali adalah dia panggil apa? Apakah dia punya ibrah, ataupun dia panggil apakah dia punya faedah daripada kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Baik. Kita tengok dulu, tuan-tuan kalau buat dalam Quran, buka Quran, kemudian dalam nota, siapa tak dapat nota nanti tolong tengok dalam Telegram Tadabbur Center, saya dah share nota, ataupun nanti kalau tak dapat, tuan-tuan dan perempuan boleh minta kepada admin, nanti saya akan berikan kepada admin Tadabbur Center nota dalam bentuk PDF. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat, janji tuan-tuan minta, insyaAllah. Mohon rahmat Allah. Baik, dalam nota, nanti kalau tunjuk nota yang saya berikan,
Setiap ayat tu saya telah buat satu ringkasan. Ringkasan tu maksudnya dalam ayat tu cerita maklumat tentang apa. Dalam contohnya dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Dalam ayat tu Allah cerita tentang apa, telah pun saya letakkan dalam bentuk diagrams dia. Nanti boleh rujuk dalam nota. Baik. Yang pastinya, kita tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 87 hingga ayat 87 sampai 88. Nanti rujuk nota ataupun rujuk dalam Quranul Karim. Saya tak akan ulas satu persatu. Cuma perkara yang kita nak tengok di dalam itu, kalau kita tengok dalam surah ayat 87 tu, di situlah ayat yang menunjukkan bahawa adanya zikir Nabi Allah Yunus AS, apa yang dia buat ketika dia berada dalam perut ikan itu. Quran mengatakan ketika dia berada dalam perut ikan itu, Allah kata dia berada fi zulumat. Zulumat ni adalah kata banyak bagi gelap. Jadi kalau banyak gelap, Allah panggil dia zulumat. Zulumat dalam ayat 87 Al-Anbiya tu maknanya apa? Kata para ulama, gelap kat situ maknanya gelap dari sudut gelap fizikal, maknanya gelap dari sudut yang boleh nampak gelap. Gelap ialah duduk dalam perut ikan, mana ada lampu. Maknanya gelap tu kalau tengok ada banyak gelap sebenarnya. Bukan sekadar gelapnya berada dalam lautan. Lautan ni memang gelap. Kemudian gelapnya berada dalam perut ikan. Gelap apa? Gelapnya itu ulama kata adalah waktu malam. Maknanya kalau ikut pentafsiran ulama waktu malam, bermakna dia berzikir itu, yang dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, ada juga dikaitkan dengan dia berada dalam kegelapan malam. Dan para ulama juga kata, boleh juga kata gelap dekat zulumat pada ayat 87 tu gelap dari sudut rohaninya. Maksudnya kita kan kalau kita tak tenang, dalam keadaan kita susah hati, dalam keadaan kesulitan, kan seolah-olah kita ni macam kita rasa habislah aku. Kita rasa macam kita ni berada dalam kegelapan. Maknanya gelap pada ayat 87 surah Al-Anbiya itu boleh membawa makna dua sudut. Gelap dari sudut gelap yang kita faham, berada dalam gelap laut, gelap perut ikan, gelap di waktu malam. Gelap juga dari sudut spiritual, maknanya gelap dari sudut tak tenang, buat ada keadaan kesulitan pun boleh membawa bermakna gelap. Maka dalam ayat 87 tu kita akan jumpa dari situ Allah kata ketika di kegelapan tersebutlah Nabi Allah Yunus dia berzikir la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nanti kita akan ulas pada pengajaran dia. Kemudian kalau kita rujuk dalam ayat 87 tu juga kita akan jumpa fakta bahawa Nabi Allah Yunus alaihi salam setelah dia bertasbih tadi tu, dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin tu, dia bertahlil, dia bertasbih, dia beristighfar itu, maka Allah Taala kabulkan doa dia. Itu boleh jumpa dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 88. Baik, kita terus pergi kepada surah yang berikutnya. Surah yang berikutnya kalau kita tengok dalam surah As-Saffat, dalam surah As-Saffat tu kalau kita jumpa dalam surah As-Saffat, dalam surah As-Saffat ni, surah itu ada maklumat tentang Nabi Allah Yunus, dia telah melarikan diri. Cuma kalau kita jumpa dalam surah As-Saffat tu, kita tengok perkataan abaqa, perkataan abaq, alif ba qaf, il abaqa. Abaqa ni mungkin kalau kita baca terjemahan kita tak nampak begini. Perkataan abaqa ni digunakan kalau hamba dia melarikan diri dari tuan dia, dia akan guna perkataan abaqa. Tetapi kenapa Nabi Yunus digunakan perkataan abaqa? Dia melarikan, dia ingat ya, melarikan diri daripada tuan. Maksudnya kalau hamba, dia tidak boleh melarikan diri daripada Tuhan. Berdosa dia melarikan diri daripada Tuhan. Dalam bahasa Arab, kalau melarikan diri daripada Tuhan dia, itu dipanggil abaqa. Tapi kenapa Allah guna perkataan abaqa kepada Nabi Allah Yunus AS? Bukanlah seperti mana melarikan diri daripada Tuhan dia, tetapi seolah-olah Nabi Allah Yunus dia pergi, dia bertindak melarikan diri daripada kaum dia itu, merujuk kepada sebenarnya perkataan tu ada kehalusan. Kalau kita jumpa melarikan diri dari Tuhan, mesti Allah guna min kan? Mesti guna abaqa min.
Tapi dalam ayat tu Allah tak guna min, Allah guna ila. Di situ ada kelembutan dia sebenarnya. Orang yang dia faham Arab, dia akan tahu penggunaan perkataan kalimah itu, kenapa Allah guna kalimah tu. Tapi kalau kita baca terjemahan, kita tak dapat merasai penggunaan perkataan itu. Cuma kita jumpa perkataan dia melarikan diri pergi ke kapal yang penuh dengan muatan. Tapi kalau orang menghalusi perkataan yang Allah guna tu, dia akan jumpa sebenarnya Allah tak guna min, tapi Allah guna ila, menuju. Di situ merujuk kepada apa? Nabi Allah Yunus, dia melarikan diri dari tuannya itu, bukanlah seperti mana hamba melarikan diri daripada tuan dia. Tapi di situ ada kehalusan, maknanya lembut. Maknanya apa? Nabi Allah Yunus, dia pergi melarikan diri daripada kaum dia itu sebenarnya tanpa dia menunggu perintah dari Allah. Sebab tu Allah guna perkataan abaqa ila. Okey. Kemudian kalau kita tengok dalam surah As-Saffat, ayat nombor ayat paling panjang yang cerita tentang Nabi Allah Yunus dalam surah As-Saffat, 139 sampai 148. Kalau kita buka surah As-Saffat ayat 139, ataupun kalau orang tanya dalam surah apa ayat paling panjang yang cerita tentang Nabi Allah Yunus, dalam surah As-Saffat ayat 139 hingga ayat 148. Okey. Dalam surah Yunus ayat 139 sampai ayat 148 tu kita boleh jumpa maklumat apa? Kalau orang tanya di mana ayat yang Nabi Allah Yunus dia terpaksa mengundi, dalam surah As-Saffat ayat nombor 141 tu. Kemudian dalam ayat nombor dan surah As-Saffat ayat nombor 142 kita akan jumpa cerita yang dia apabila dia terjun daripada laut, ikan paus, ikan yang besar tu terus makan dia. Dekat sini yang saya ulas pada minggu lepas dan juga pada hari ini, sebenarnya ikan tu sendiri sebenarnya telah pun Allah aturkan, telah pun Allah rancang. Macam mana kita tahu macam tu? Okey, kalau kita tengok dalam surah As-Saffat, tuan-tuan akan jumpa, tuan-tuan pernah belajar tak? Ataupun tuan-tuan pernah belajar tak tentang penggunaan huruf fa, huruf fa, al-fa'u, fa. Huruf fa, dia macam ni. Dalam bahasa Arab, kalau kita terjemah, kita jumpa next kan. Kalau kita jumpa dalam perkataan Arab ni, kadang-kadang kalau perkataan tu nak menunjuk macam next tu macam kemudian tu, selalu kita jumpa perkataan thumma kan, thumma next. Tapi dalam Quran ada juga huruf yang merujuk kepada macam step macam berikutnya dia ada perkataan yang merujuk peristiwa macam next tu, kadang-kadang Allah guna summa. Tapi kalau guna summa tu biasanya merujuk kepada dia ada gaps. Macam kemudian ambil masa sikit. Tapi ada dalam Quran Allah menggunakan juga macam menunjukkan kepada ada turutan, kemudian kadang-kadang Allah guna huruf huruf fa. Sebab tu kalau kita jumpa dalam surah As-Saffat, cerita pasal Yunus ni, kita akan jumpa huruf fa tu macam tentunya perkataan 141. Kita jumpa Allah kata fasahama, fakana. Okey. Huruf fa dalam Quran dia merujuk kepada benda tu macam next, tapi dia berlaku dengan tertib, tapi dia berlaku dengan laju. Kalau mudah faham macam ni, kalau nak mudah faham, pernah belajar surah Al-Adiyat tak? Kalau kita belajar surah Al-Adiyat yang kuda perang, surah Al-Adiyat tu, kan kita jumpa banyak perkataan fa kan, fa. Contohnya kita kata, contohnya Allah ni dia nak cerita kuda perang. Kenapa saya buat kisah kuda perang tu dalam surah Al-Adiyat tu, ayat yang wal-adiyati dhabha tu kan, saya nak membawa contoh penggunaan huruf fa dalam surah Al-Adiyat tu, dia bukan ada gaps yang lama, dia berlaku dengan laju. Kan kuda kalau dia berlari dengan laju, Allah nak cerita ketika dia berlari dengan laju tu apa yang berlaku, benda tu berlaku dengan cepat, Allah gunakan huruf fa di depan dia. Lepas tu kalau jumpa perkataan wal-adiyati dhabha, lepas tu Allah guna apa? wal-adiyati dhabha falmuriyati qadha, lepas tu falmughirati
Lepas tu fa'atharna bihi. Lepas tu apa lagi? Fawasatna bihi. Kan kita jumpa huruf fa. Dalam bahasa Arab, huruf fa dia merujuk kepada benda tu berlaku next. Tapi next tu bukan yang bentuk thumma lama. Dia berlaku dengan laju. Dia berlaku dengan serta-merta. Sebab itu, dalam ayat itu, kita jumpa perkataan fasahama fakana. Maknanya, undian tu, dia berlaku dengan laju. Yalah, kan kapal tu dah nak macam, maknanya undi tu berlaku dengan laju. Fasahama, berlaku undian, lepas tu dapat dia keputusan, fakana minal mudahadin. Maknanya dia bukan macam ni, okey, ambil undi, okey, tunggulah malam ni baru buka, tak ada. Undi tu dia berlaku dengan laju. Sebab tu kita tak dapat nak menghayati cerita di atas kapal tu, melainkan kalau kita tahu perkataan Arab, bagaimana perkataan digunakan, soalannya undi tu, lepas fasahama mengundi, lepas undi tu dapat keputusan tu, terus dibuka keputusan tu, fakana, maknanya undi tu dapat keputusan. Dah dapat keputusan, bukan macam okeylah, bagi saya tempoh sekejap sejam ya sebelum saya nak terjun ni, tak ada. Lepas undi dapat keputusan, buka terus lompat. Benda tu dia berlaku dengan cepat. Sebab tu Tuhan kata pada ayat nombor 142, faltaqamahul hut. Jumpa perkataan fa tu, nanti kalau ada nota ataupun buka dalam Quran, bulatkan perkataan fa tu. Faltaqamahul hut tu, fa tu maknanya kalau kita baca terjemahan apa? Dia ditelan tu, maknanya ikan besar tadi tu nak telan Nabi Yunus ni, merujuk kepada seolah-olah ikan tu dia memang dah memang ready dah. Dia soalannya ikan tu dia memang dah sedia untuk telan Nabi Yunus tu. Dia bukanlah Nabi Yunus duduk terjun dalam laut tu seolah macam tunggu, tak. Dia berlaku dengan cepat. Macam mana kita boleh cerita macam tu? Takut nanti kalau orang tak baca Quran, dia kata, macam mana ustaz boleh cerita macam tu? Ustaz pernah duduk zaman tu ke? Tak. Sebenarnya kalau kita mengaji Quran, Allah Ta'ala kalau dia gunakan huruf, dia semua ada makna. Dia tidak ada makna. Cuma kita kena belajar. Okey. Lepas tu, faltaqamahul hut, maknanya ikan tu dia terus telan. Supaya apa? Supaya nanti tak ada ikan-ikan yang lain pergi makan Nabi Allah Yunus. Tapi ikan yang sekor ni, yang besar tu, sebenarnya telah pun Allah aturkan untuk menelan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Lepas tu dalam surah As-Saffat tu juga, kita akan jumpa Allah kata, Nabi Yunus ni kalau bukanlah dia di kalangan orang bertasbih, tentu dia akan duduk dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Maksudnya macam ni, Allah bagi tahu apa? Ini satu benda yang besar yang kita nak ambil pengajaran hujungnya. Allah beritahu apa? Nabi Yunus ni, kan, dia ni Allah boleh jadikan Nabi Yunus dulu dalam perut ikan sekor ikan tu sampai hari kiamat. Maknanya sampai zaman kita. Maknanya Nabi Yunus tu, zaman dia tu Allah boleh buat dia duduk dalam perut ikan tu sampai lalu zaman kita ni pun, sampai kiamat nanti dia boleh berada dalam perut ikan tu. Tetapi Allah tak buat macam tu. Sebab apa? Kerana Nabi Allah Yunus ini, kata Allah, dia termasuk di kalangan al-musabbihin. Okey, begini. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, tuan-tuan pernah tak, macam mana saya nak terangkan macam ni? Tuan-tuan pernah dengar perkataan, tuan-tuan pernah belajar begini tak? Kata nama dengan kata kerja. Apa beza kata nama dengan kata kerja? Kata nama, kalau kita rujuk ayat 142 tu, kita jumpa perkataan al-musabbihin. Al-musabbihin ni, dia bukan menggunakan kata kerja tau. Memanglah kita terjemah, dia adalah termasuk orang yang bertasbih. Bertasbih tu dalam ayat 142 tu bukan Allah gunakan kata kerja, bukan guna. Contoh kalau kata kerja macam yusabbihun, dia sedang bertasbih, tak. Tapi Allah menggunakan kata nama, dia panggil ismun al-fa'il. Maknanya macam ni, dalam penggunaan perkataan Arab ada perbezaan. Okey, kata kerja berbeza dengan kata nama. Okey, kata nama macam ni lah. Okey, sebagai contoh. Pelajar. Beza tak dengan belajar? Belajar, perbuatan.
Pelajar adalah kata nama bagi orang yang belajar. Dalam Quran, dua penggunaan ini akan membawa makna yang berbeza. Kalau guna istilah kata nama pelajar, dia akan membawa makna apa? Dia tu dari dulu sampai bila-bila lah dia belajar je. Sebab dia guna kata nama pelajar. Tapi kalau Allah guna istilah belajar, kalau Allah guna kata kerja, kalau guna kata kerja, dia mesti terikat dengan waktu. Maknanya kata kerja, kalau Allah gunakan kata kerja, dia mesti terikat dengan waktu. Maknanya kalau belajar tu, kalau macam ni kata, dia belajar, berbeza dengan dia pelajar. Okey, kalau dia belajar, bermakna dia terikat dengan apa? Oh, baru sekarang dia belajar. Ataupun sebelum ni dia tak belajar. Tapi kalau disebut dia pelajar, bermakna siapa bila-bila dia belajar. Dalam ayat 143 surah As-Saffat tu, Allah kata Nabi Yunus ni dia adalah pentasbih. Sebenarnya ialah dalam tata bahasa Melayu memanglah istilah pentasbih ni macam tak kena pada bunyi ayat tu. Tapi ayat tu memang masuk macam tu. Jadi Allah nak kata apa? Kenapa dia boleh selamat? Dia boleh terkeluar daripada perut ikan itu kerana kata Allah, dia ini adalah orang yang selalu bertasbih. Itu baru betul. Makna dia, para ulama bincang, adakah dia baru dalam perut ikan tu baru nak bertasbih? Ataupun sebelum dia masuk dalam perut ikan itu, dia dah bertasbih? Macam mana nak jawab? Ambil yang saya sebut tadi itulah. Jadi kalau nak bagi jawapan, kita kata macam ni. Okey, kita kata, kalau awak nak tahu jawapan dia, awak tengok. Dalam ayat tu Allah guna kata kerja ke kata nama? Al-musabbihin ke ataupun yusabbihun? Dalam ayat tu rupa-rupanya ada jawapan dia. Sebenarnya Nabi Allah Yunus, ataupun kalau orang tanya, macam mana awak boleh kata dia telah bertasbih bukan semasa duduk dalam perut ikan tu je? Kita kata Allah menggunakan dengan perkataan al-musabbihin. Al-musabbih maknanya sebelum dia masuk perut ikan tu pun sebenarnya Nabi Allah Yunus alaihi salam dia telah pun bertasbih. Maknanya ucapan dia la ilaha anta subhanaka inni kuntu tu, maknanya perkataan subhanak tu kan tasbih. Sebenarnya bukan dia bertasbih tu semasa dia berada dalam perut ikan je, tak. Sebenarnya waktu dia duduk kat darat lagi dah, sebenarnya dia sudah orang bertasbih. Kenapa saya terangkan benda ini dengan panjang lebar? Kerana di situ adanya teladan faedah pelajaran yang kita akan ambil di hujung daripada pengisian ini. Okey. Tapi saya rasa saya macam nak kena bagi juga dia punya faedah sekejap ya. Dah 11.17. Kita mula pukul 10. Boleh kita lanjutkan lagi tuan-tuan dan puan-puan? 1 jam? 1 jam setengah pun tak apa. Panjang ni dia punya pelajaran dia. Okey, tapi setakat ni tuan-tuan faham maksud dia apa? Okey. Ada yang dah buat komen kata kerja terikat dengan waktu. Okey, betul. Jazakumullahu khairan. Baik. Kenapa saya cerita benda ni? Kerana nanti ada dia punya faedah, ada dia punya pelajaran dia yang di hujung yang saya akan ceritakan. Kita nak ambil dia punya faedah terus ke ataupun perlu saya ulas terlebih dahulu? Sebab kita tak tentu lagi bila kita boleh bila lagi kita boleh sambung untuk siri yang berikutnya. Kita terus ambil dia punya teladan boleh? Maksud dia teladan ni maksudnya apa dia punya ibrah dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Kita ambil dia punya ibrah terus. Boleh. Maknanya saya tak ulas lagi ayat tu dengan panjang lebar. Nanti saya akan masuk siri berikutnya. Nanti kita akan ulas. Tapi rasanya kita patut ambil terus kepada dia punya teladan dia supaya kita boleh amal terus. Tak perlu tunggu untuk siri yang berikutnya. Okey, begini. Kalau tuan-tuan tengok saya rasa saya kena masuk ayat dululah. Lepas tu saya masuk teladan. Boleh tuan-tuan dan puan ya?
Saya cerita ayat dululah. Teladan tu nanti dia punya teladan tu apa maknanya, ibrah dia apa? Apa teladan? Teladan tu maksudnya daripada kisah Yunus tu apa dia teladan yang kita nak ambil. Nanti saya cerita semualah lepas habis tu. Tapi saya terangkan juga sedikit tu saya dah bagi dah maklumat. Clue tu saya dah bagi dah. Kenapa saya ulas benda tersebut? Baik, saya ulas dulu Okey. Kemudian kita pergi kepada surah yang berikutnya. Okey, tadi saya serahkan tadi. Okey, kita terus pergi kepada surah Yunus. Surah Yunus. Okey. Surah Yunus, ada dua surah Yunus ni, kita boleh tengok pada ayat 96 dengan ayat nombor 98. Siapa ada nota, dia boleh rujuk ataupun nanti balik buka Quran tengok surah Yunus ayat 98 96. Okey. Surah Yunus, walaupun surah tu nama surah Yunus, tapi cerita Nabi Allah Yunus yang detail tak ada banyak dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus, Allah hanya menceritakan tentang macam mana azab tu nak turun dan macam mana azab tu tak jadi turun. Maksud dia macam ni. Maksud dia dalam surah Yunus adanya maklumat bagaimana azab tu Allah nak turun, Allah nak turunkan, tapi akhirnya Allah tidak turunkan. Maknanya dalam surah Yunus ayat 98 kita akan jumpa maklumat kaum Nabi Allah Yunus alaihi salam sebenarnya apa yang mereka buat. Allah telah selamatkan mereka, yang mana azab tu sebenarnya azab tu memang Allah nak turunkan, tetapi disebabkan mereka mengambil tindakan, mereka beriman, maknanya mereka mengambil tindakan bertaubat. Kalau kita baca riwayat tu, Quran tidak cerita macam mana mereka buat. Mereka berkumpul ke, mereka buat apa tu tidak sebut. Tetapi Quran mengatakan secara jelas, mereka telah pun beriman secara sempurna. Mereka beriman, akhirnya azab itu disebabkan iman mereka itu, mereka terselamat daripada azab. Quran kata apa? Lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya. Maknanya Allah kata apa? Apabila mereka ini telah pun beriman, maknanya dia kata telah pun beriman, maknanya mereka telah pun bertaubat, beriman, akhirnya kashafna anhum azab. Allah Ta'ala telah angkat, Allah Ta'ala telah halang, Allah Ta'ala telah lindung mereka daripada azab. Maknanya kalau bukan kerana mereka bertaubat, beriman tadi, tentu azab tu dah turun. Tetapi disebabkan imannya kaum Nabi Allah Yunus tadi, akhirnya azab itu diangkat oleh Allah. Maka apakah teladan dia daripada ayat 98 ini? Kita akan ulas nanti pada penghujung dia. Kemudian kita akan lihat kepada surah Al-Qalam. Okey, dalam surah Al-Qalam satu lagi maklumat terakhir dalam surah yang berikutnya, ia ada cerita tentang Nabi Allah Yunus dalam surah Al-Qalam ayat 48 sampai ayat 50. Okey, saya sebutkan pada siaran yang lalu dan saya ulang balik semula. Surah Al-Qalam ni dia punya ayat dia tu sebenarnya banyak berbentuk kepada Allah suruh, Allah bandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Yunus, yang mana kalau kita baca surah Al-Qalam tu, kita akan jumpa maklumat di situ Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan kesabaran, di mana Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tambahkan lagi, tingkatkan lagi, upgradekan lagi sabar dia di dalam dia berdakwah kepada umatnya. Jadi Allah Ta'ala bagi satu contoh, jangan kau jadi macam Yunus. Jangan kau jadi seperti sahibil hud. Di ayat itu bukan menunjukkan Nabi Allah Yunus tidak sabar. Tak. Sabar di situ maknanya Allah suruh Nabi Muhammad SAW upgrade sabar Nabi. Nanti kita akan tengok kepada dia punya pengajaran dia. Dan surah Yunus ayat nombor 48 tu, cuba tuan-tuan tengok pada ayat nombor 48 tu, cari perkataan kasahibil hud. Kasahibil hud. Saya dah ulas dah, perkataan sahib ni dia sama macam perkataan sahabat. Kita katakan sahabat. Sahib al-hud. Kenapa Allah guna perkataan ikan no?
Allah guna perkataan sahibil hut menunjukkan bahawa di situ Allah nak bagi tahu bahawa ikan yang menelan Nabi Allah Yunus sejurus selepas undi keluar nama Nabi Allah Yunus tu, sebenarnya ikan tu sebenarnya dia umpama seperti kawannya kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Sebab tu ikan tu dia tidak lemaskan Nabi Allah Yunus berada dalam perut dia. Dia tidak mencederakan Nabi Allah Yunus di dalam perut dia. Macam ni kita boleh ulas begitu sebab penggunaan perkataan sahib itu seperti sahabat. Bukanlah bermakna ikan, bukanlah saya kata sahabat ni bermakna ikan tu selalu pernah jumpa Nabi Allah Yunus tu. Bukan. Tapi nak menunjukkan kalimah sahib ni menunjukkan bahawa di situ adanya connection. Connection tu maksudnya apa? Allah lah yang telah menyebabkan, Allah telah memilih ikan yang satu ni untuk menjaga baik-baik Nabi Allah Yunus duduk di dalam perut dia seolah-olah mereka ini bersahabat. Okey, jelas maksudnya begitu. Okey. Dan kalau kita tengok dalam ayat surah Al-Qalam tu, jumpa perkataan makzum. Makzum tu sebenarnya Nabi Allah Yunus ni dia dalam perut ikan tu sebenarnya dalam keadaan dia sedih sangat, dalam keadaan dia kepenatan, dalam masa yang sama dia bercampur bau dengan marah, bercampur bau dalam keadaan dia sedih. Cuba dia kata, pernah tak jumpa orang marah tapi sebenarnya dalam hati dia sedih? Macam mana tu? Itu perkataan makzum. Makzum ni orang yang menahan kemarahan tapi dalam hati dia ni ada kesedihan. Kenapa saya cerita macam ni? Sebab saya nak kaitkan nanti dengan pelajaran. Maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, kita nak cerita bahawa Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu tak macam mana kesedihan yang ada di dalam hati Nabi Allah Yunus, dengan marah dia bercampur dengan sedih yang tertanam di dalam hatinya. Kenapa saya sebut macam itu? Sebab itulah ada perkataan makdhumun. Kalau kita baca pada ayat surah Al-Qalam ayat 48 tu, Allah kata apa? Idnada wa huwa makdhum. Maknanya ketika dia berzikir kepada Allah, berdoa tu dalam keadaan hatinya sedih sangat, dalam masa yang sama hati dia menahan kemarahan dia kepada kaum dia itu. Baik. Habislah ayat tersebut, dan ayat nombor 49 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini juga satu perkara besar yang perlu kita ambil pelajaran. Allah Taala kata apa pada ayat nombor 49 surah Al-Qalam? Allah mengatakan laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa apa? Terselamatnya Nabi Allah Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan tersebut. Dia tidak lemas, dia tidak kepanasan menyebabkan dia mati, kan? Dia masih lagi boleh bernafas duduk dalam perut ikan tersebut, dan dia sendiri boleh terselamat terdampar ke satu tempat yang tandus, yang tidak ada pokok-pokok itu. Allah mengatakan bahawa itu semua kerana apa? Kerana adanya nikmat daripada Tuhannya. Nak menunjukkan bahawa atas rahmat Allah itulah, nikmat Allah itulah terselamat. Maknanya di sini Allah nak beritahu pada kita bahawa kita ni sendiri, kalau kita terselamat daripada benda yang bahaya, terselamat daripada COVID-19 ke, terselamat daripada musibah ke, seperti mana Nabi Allah Yunus tadi terselamat, ia merupakan satu nikmat dari Allah. Maksud dia, kita jangan nampak nikmat itu hanya dalam bentuk wang ringgit. Kita ni terselamat daripada dijangkiti penyakit yang berbahaya. Selamatnya kita itu pun sebenarnya salah satu daripada nikmat yang Allah beri kepada kita, seperti mana Allah menyebutkan pada kisah Yunus, dia terselamat kerana apa? Ni'matun min rabbi, nikmat daripada Tuhannya. Baik. Habis tentang penerangan keempat-empat surah tersebut, maka kita sampai kepada perkara yang utama. Mari kita mencari apakah teladan. Teladan. Kata orang yang baik dijadikan
teladan. Yang buruk dijadikan sepadan. Jadi apakah teladan yang kita nak ambil daripada kisah Nabi Allah Yunus AS tadi? Kita ambil teladan nombor 1. Dalam nota saya letakkan di situ teladan nombor 1. Tajuk dia adalah taubat menghalang azab turun. Maknanya apa? Apa teladan dia? Kenapa kita pilih surah Yunus untuk diceritakan? Ataupun mengapa Allah Ta'ala memilih surah Yunus antara pelajaran dia? Ini sebenarnya buah kepada tadabbur. Buah tadabbur ni bukan nak faham je. Buah tadabbur yang paling penting adalah apa yang kita kena buat. Maknanya apa action kita, tindakan kita apa? Kita belajar di sini bahawa azab Allah boleh hilang, azab Allah boleh tidak datang, ataupun kita panggil azab Allah kalau Allah begini. Kita sedia maklum, Malaysia contohnya, boleh tak Allah nak hantar azab? Boleh, Allah boleh buat azab tu. Tetapi azab tu boleh kita halang dia. Azab tu kita boleh halang daripada Allah turun dengan apa? Dengan taubat. Macam mana kita boleh ambil teladan nombor 1 ni? Teladan nombor 1 ni, kita mengambil kisah surah Yunus tadi, yang kisah umat kaum Yunus tadi tu. Maksud dia apa? Kalau kita baca ayat surah Yunus tadi tu, Allah kata apa? Allah kata, disebabkan mereka ni berimanlah, Allah Ta'ala telah angkat azab yang patutnya dikenakan kepada kaum Yunus. Maknanya pelajaran daripada ayat itu, nombor 1 kita belajar apa? Taubat boleh menghalang azab daripada Allah turunkan. Itu pelajaran nombor 1. Baik. Dalam taubat yang boleh menghalang azab Allah turunkan juga, bukan semata-mata kita ambil dalam kisah surah Yunus tadi tu. Tetapi kalau tengok dalam nota tu, saya ada nukilkan satu ayat lain di dalam Al-Quran. Daripada ayat itu dikombinkan dengan kisah kaum Yunus tadi tu, keluarlah teladan nombor 1 tadi tu, yang mana ayat tu ayat apa? Surah Al-Anfal. Okay, cari surah Al-Anfal ayat 33 muka surat 180. Surah Al-Anfal ayat nombor 33 muka surat 180, yang mana dalam surah Al-Anfal ini keluarlah satu teladan yang mana taubat Allah boleh halang azab turun. Mari kita baca ayat surah Al-Anfal ayat 33. Boleh tuan-tuan? Boleh teruskan lagi? Kalau tuan-tuan mampu lagi nak bersama dengan saya sampai pukul apa ni? Pukul berapa ni? Sampai pukul 12 pun boleh, insya-Allah. Tak apa, boleh. Tuan-tuan dan puan, boleh Saya teruskan. Alang-alang kita habiskanlah, insya-Allah. Baik, begini. Apa teladan nombor 1? Cuba tuan-tuan, okey, Puan Hana, okey, dah telah tuliskan. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khair. Okey. Pelajaran nombor 1, taubat boleh halang azab turun. Okey. Kalau orang tanya, macam mana boleh dapat teladan tu? Kita kata, pertama kita kata, jawapan tu ada pada kisah kaum Yunus pada surah apa? Surah Yunus ayat 96 sampai 98 tu. Untuk kuatkan lagi fakta teladan tu, kita rujuk surah Al-Anfal ayat nombor 33. Surah Al-Anfal ayat 33, Allah kata apa? Allah kata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Okey, Allah kata dalam surah Al-Anfal ayat 33 tu, Allah kata Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka kalau Nabi Muhammad ada. Dan Allah kata apa? Allah tak akan mengazab mereka kalau mereka ini selalu minta keampunan. Maknanya apa? Maknanya di sini kalau kita tengok dalam surah Al-Anfal ni, ada dua faktor, ada dua penyebab ataupun ada dua cara. Kalau kita nak bagi azab Allah tu jangan Allah Ta'ala turunkan kepada kita, ada dua petua dalam ayat tu. Maknanya ada dua faktor. Faktor pertama, kalau Nabi SAW, maknanya kalau adalah Nabi Muhammad dengan kita, azab takkan turun punya. Confirm azab takkan turun.
Yang kedua, kalau kita sendiri selalu minta ampun kepada Allah, azab tak akan turun. Ada dua faktor. Tetapi dua faktor tadi tu hanya tinggal satu saja. Kenapa tinggal satu? Sebab waktu ayat ni turun, Nabi Muhammad masih ada. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ke? Dah tak ada, dah wafat. Maknanya tinggal berapa lagi faktor yang boleh mengelakkan azab daripada turun? Hanya tinggal lagi satu saja. Satu tu apa? Dalam ayat surah Al-Anfal tadi tu, Allah mengatakan apa? Wahum yastaghfirun. Kalau mereka ni selalu minta ampun. Sebab itu kita selalu kempen kepada masyarakat, umat, minta ampun Allah, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kerana dengan jalan keampunan Allah, azab tak akan turun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia mentafsirkan surah Anfal tadi tu, ayat 33, dia kata apa? Dia kata orang Arab dulu ni, mereka ni ada dua perkara yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab. Rasul dengan istighfar. Tapi Rasul dah tak ada, tinggal lagi satu, iaitu apa? Istighfar. Maka itu teladan yang pertama. Okey, tuan-tuan dapat teladan yang pertama tu, maksudnya teladan yang pertama apa? Pelajaran dia apa yang nombor satu daripada kisah ni? Azab Allah tidak akan turunkan jika umat itu, hamba itu, dia memohon keampunan Allah, seperti mana kisah kaum Yunus yang mereka beriman, bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala halang azab tu daripada turun, dan kita kuatkan fakta itu, teladan itu dengan surah Al-Anfal ayat 33, dan kita kuatkan lagi teladan itu dengan surah An-Nisa ayat 147. Cuba tulis surah An-Nisa ayat nombor 147. Surah apa? Surah An-Nisa ayat nombor 147. Ada satu lagi jawapan yang Allah Ta'ala kata, buat apa kami nak azab diorang ni kalau mereka ni bersyukur dan beriman? Maknanya dalam surah An-Nisa ayat nombor 147 ada lagi jawapan lain, macam mana nak halang azab Allah turun kalau bersyukur, kalau beriman. Maknanya beriman, maknanya kalau kita tak beriman, kurang beriman, berimanlah, bertaubatlah, kembali kepada Allah, Allah akan halang azab itu tu turun. Okey, dapat untuk teladan pertama. Boleh kita lanjutkan lagi tuan-tuan dan puan-puan? Boleh lanjutkan lagi dengan teladan nombor 2? Okey, boleh boleh InsyaAllah tuan-tuan tak ke mana-mana. Kalau tuan-tuan tak ke mana-mana, saya pun tak akan ke mana-mana. Mudah je, insyaAllah. Kita lanjutkan teladan nombor 2, boleh Baik. Pelajaran nombor 2. Supaya saya cerita teladan, supaya kita boleh cerita ke anak-anak kita, bukan sekadar lagu Nabi Allah Yunus masuk dalam perut ikan saja, tapi kita kena ceritakan teladan dia apa. Okey, teladan nombor 2. Teladan nombor 2, ingat tak tadi yang saya ulas kegelapan? Kan kita baca pada surah Al-Anbiya tadi tu kan? Kan kita baca tadi kan? Cerita tentang kegelapan kan? Kan Nabi Allah Yunus, dia ucap, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia baca doa itu, Tuhan kata apa sebelum itu? Ketika dia berada dalam kegelapan, dia apa? Dia berdoa. Kegelapan tu saya dah sebut tadi tu. Kegelapan apa? Bayangkan tuan-tuan, agak-agak ikan tadi tu masuk dalam perut, bawa ikan masuk dalam perut lah. Astagfirullah. Allah SWT. Nabi Allah Yunus perut ikan, agak-agak ikan tu agak-agak laut kan luas kan. Maknanya dia berada di lautan yang mana? Maksud dia, kalaulah di zaman tu, kalau kita boleh WhatsApp orang, contoh macamlah kapal selam kan, kapal selam moden. Kalaulah ada orang, kalaulah kita minta tolong, aku ada dalam perut ikan, agak-agak ada tak orang boleh cari ikan yang mana, betul tak? Lautan yang mana? Kita kan sedia maklum, kapal terbang yang kita kan dulu isu musibah berlaku kepada
kapal terbang Mars kan, jatuh kan. Sampai sekarang orang tak dapat cari. Betul tak? Sampai sekarang orang tak dapat cari mana dia punya bangkai, dia punya sisa-sisa kapal terbang yang hilang dulu. Betul tak? Dengan laut yang luas. Bagaimana dengan kedudukan Nabi Allah Yunus duduk dalam perut ikan, tah mana-mana Nabi Allah Yunus itu dibawa oleh ikan tersebut. Bahkan Quran kata apa? Dia berada dalam kegelapan-kegelapan. Okey, dia berdoa kepada Allah. Teladannya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana Allah Subhanahu wa taala boleh mustajabkan doa Nabi Allah Yunus? Dekat situ teladannya apa? Allah sentiasa dekat dengan para hambanya. Walaupun kita duduk, walaupun Nabi Yunus dia duduk dalam kegelapan-kegelapan, kalau orang cari mungkin tak jumpa, duduk di lautan yang paling dalam sekalipun, tetapi Allah dekat tak dengan Nabi Allah Yunus alaihi salam? Allah dekat tak dengan kita? Kita dalam keadaan berada dalam kegelapan, berada dalam keadaan tak ada siapa nak tolong kita ni, kan? Kalau kita berada macam situasi Nabi Allah Yunus lah, duduk di satu tempat yang tak ada orang tahu tempat tu di mana, kan? Contohnya kalaulah kita ni hilang kan, tak ada orang boleh cari kita, contoh. Tetapi kita belajar daripada kisah Nabi Allah Yunus ni, tapi siapa yang tahu? Siapa yang boleh dengar kalau kita menjerit? Siapa yang boleh dengar kalau kita merayu? Siapa yang boleh dengar kalau kita merintih, kita minta pertolongan? Jawapannya adalah Allah. Maknanya teladan nombor 2 tu apa? Allah sentiasa dekat dengan para hamba. Okey, dalil dia, kita ambil dalil lain, ambil ayat Quran lain. Okey, tuan-tuan tolong tulis, kalau siapa tak ada nota. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada Quran, ada satu catatan, tolong tulis. Surah Qaf, ayat nombor 16, muka surat 519, surah Qaf, ayat nombor 16, muka surat 519, surah yang ke-50. Okey, siapa yang boleh sempat tulis dalam komen, dia tolong tuliskan supaya orang yang dapat maklumat. Okey, dalam surah Qaf, ayat nombor 16, Allah bagi tahu kepada kita. Nabi Allah Yunus tadi kan tadi Allah kata dia makzum kan. Makzum tu kan dia dalam surah Al-Qalam tadi kan dia iznada, kan dia macam dia panggil Tuhan, dia macam menyuruh Allah, dia berdoa dalam keadaan dia marah dan dalam keadaan hati dia penuh dengan kesedihan. Okey, saya nak tanya. Kalau kita sedih bangat lah. Indul kata apa? Sedih bangat lah. Contohnya, kita sedih sangat. Tak ada orang tahu ni. Sedih mendalam dalam hati kita, menusuk sampai dalam hati kita tadi tu kan. Seperti mana Nabi Allah Yunus alaihi salam kan. Allah tahu tak kesedihan kita tu yang dalam hati kita? Allah tahu tak? Dalam surah Qaf, ayat nombor 16, Allah bagi tahu, Allah tahu. Maknanya kita belajar Allah dekat dengan kita. Allah hampir dengan kita. Dekatnya Allah dengan kita tu, kalau kita baca surah Qaf, Allah kata apa? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Tuhan kata apa? Allah kata apa? Kami yang cipta manusia tu. Sebab tu kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Okey. Sekarang Allah Ta'ala tahu tak bisikan hati tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, marah tak PKD lama ni? Kalaulah PKD ni diumumkan sampai raya nanti, semua orang tak boleh keluar beraya. Allah tahu tak hati tuan-tuan menerima macam mana? Tuan-tuan redha tak? Tuan-tuan pasrah tak? Tuan-tuan marah tak? Tuan-tuan geram tak ni? Kan? Meronta-ronta tak? Ada menyalahkan siapa-siapa tak? Semua Allah tahu. Macam mana Allah tahu? Allah kata surah Qaf, ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 16. Allah kata kami cipta manusia ni. Kami tahu apa yang terdetik, apa yang dibisikkan, apa yang terlintas oleh hatinya. Macam Nabi Yunus tadi, dalam keadaan dia menahan marah. Kemudian pula dia berada dalam kesulitan, kesedihan, duduk dalam perut ikan, dibawa entah ke mana, duduk dalam kegelapan-kegelapan.
Tetapi Allah tahu apa yang ada di dalam sanubari hati Nabi Allah Yunus alaihissalam dan juga hati kita. Dan Allah kata apa? Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Maknanya Allah kata apa? Urat leher yang di dekat kita ni, nak tanya. Urat leher kan dekat dengan kita kan? Urat leher, urat leher kat leher kita ni kan dekat dengan kita kan? Tak jauh kan? Jadi Allah kata apa? Urat leher yang ada dekat leher kamu tu kata Allah, kami lebih dekat daripada urat yang ada pada leher kamu. Maknanya apa? Allah Ta'ala ni tahu selok belok kita, lebih tahu, lebih dekat dengan kita berbanding urat leher tadi. Maknanya pelajarannya apa Allah nak bagi tahu. Walaupun ikan tadi bawa Nabi Allah Yunus entah ke mana-mana di dasar lautan, berada dalam zulumat, kegelapan-kegelapan, tetapi Allah dekat dengan Nabi Allah Yunus. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya Allah nak bagi tahu pelajarannya apa dekat situ kan? Kenapa sebut kegelapan-kegelapan tadi? Walaupun kita rasa macam aku ni dah tak ada harapan dah. Aku tak ada harapan dah. Tak ada seorang pun boleh tolong aku ni. Ataupun kita ambil dengan isu sekarang ni, soalannya kita berada kegelapan apa? Kita tak jumpa ubat dah ni. Tak jumpa ubat ni. Macam mana ni? Tak jumpa jalan dah. Tapi ingat, kita ada Allah. Allah tahu apa yang patut Allah lakukan. Ini dia panggil tadi apa? Allah sentiasa dekat dengan para hamba. Carilah Allah. Allah tahu. Seperti mana Nabi Allah Yunus, dia kenal Allah dia. Dia merayu kepada Allahnya. Dia bermohon kepada Allah akan kebaikan. Walaupun dia berada dalam perut ikan, entah ke mana ikan tu bawa dia. Okay, dapat pelajaran 2. Boleh kita pergi pelajaran nombor 3. Tapi sebelum tu, ada satu lagi ayat lain yang menyokong kepada teladan nombor 2 ni, nak bagi kita ni supaya janganlah putus asa. Kalau orang tak nak tolong kita, biarlah. Tak perlulah kita cerita dalam FB ke masalah kita, tak perlu kita cerita. Allah tahu apa kita hadapi. Macam tu ke Ustaz? Ya, untuk lagi kuatkan emosi kita, kuatkan kita punya kepercayaan. Cuba tuan-tuan rujuk surah Al-An'am ayat 59, muka surat 134. Surah Al-An'am ayat 59, muka surat 134. Dalam ayat tu Allah bagi tahu apa? Okey, Allah bagi tahu macam ni. Allah kata, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ni ayat dia ada kaitan dengan Nabi Allah Yunus jugalah secara tak langsung. Allah kata apa? Allah kata segala benda-benda ghaib ni, kata Allah, di tangan aku, kata Allah tahu. Lepas tu Allah kata apa? Allah kata dia mengetahui apa yang ada di darat dan dia tahu apa yang ada di lautan. Okay, agak-agak ikan yang ada di lautan tu jenis apa? Berapa ekor? Allah tahu tak? Allah bagi tahu, Allah tahu. Macam tu juga seolah-olahnya kalau kita baca ayat ni, kalau kita kait kisah Yunus, tak Allah tahu ikan yang mana satu, betul tak? Ikan kan banyak. Lepas tu Allah bagi tahu apa? Allah kata apa? Tidak ada daun yang gugur. Okay, saya nak tanya, tuan-tuan tahu tak berapa daun yang gugur sekarang yang jatuh? Berapa daun yang sedang jatuh sekarang daripada pokok, daripada dahan-dahan yang jatuh sekarang? Allah ajar pada kita, Allah suruh nak bagi tahu kepada kita, Allah ni dekat dengan kita, Allah tahu kita. Allah kata tidak ada daun yang gugur. Yang tahu berapa jatuh gugurnya itu, kata Allah, kami tahu berapa helai daun itu yang gugur. Lepas tu Allah kata apa? Tidak ada biji-biji yang jatuh pada dalam keadaan gelap ke, Allah tahu tentang berapa jumlah dia. Itu surah Qaf ayat nombor berapa? Ayat nombor 59. Okey, sesayang tu dapat pergi teladan yang ketiga. Tuan-tuan ni macam tak nak berhenti je ni. Kita teruskan tuan-tuan, boleh tuan-tuan puan boleh tak kita teruskan? Kota kelas, ada kota kelas pula. Kita teruskan boleh? Teladan yang ketiga kita teruskan ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, saya tak apa kalau tuan-tuan tak berganjak, saya pun tak berganjak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak tangguh-tangguh, tak tentu lagi kita boleh hidup, betul tak? Mati tak tahu bila. Jadi kita manfaatkanlah. Baik, kita terus pergi kepada teladan 3. Kita habis cerita ni, nanti kita cari cerita lain pula. Baik, teladan yang ketiga, pelajaran yang ketiga, apa yang boleh kita ambil? Okey, Puan Hasih Abdul Hamid kata boleh. So kita teruskan. Baik.
Pelajaran yang ketiga yang boleh kita ambil, sentiasa ingat Allah dalam apa jua keadaan. Faham tak maksud dia? Maksud dia macam ni. Daripada kisah Nabi Allah Yunus tadi, ingat tak saya ulas kata kerja dengan kata nama tadi. Maksud dia, teladan yang ketiga ni diambil dari kisah mana? Diambil daripada ayat yang Tuhan kata tadi tu. Allah kata apa? Kalaulah Nabi Allah Yunus ni tidak termasuk di kalangan orang yang sentiasa bertasbih, tentulah dia akan duduk dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Daripada ayat itu, keluarnya teladan 3 tadi tu. Kenapa? Okey, maksud dia, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat Allah sama ada dalam keadaan kita tak susah, sama ada dalam keadaan susah. Maksud dia begini, ayat paling mudah macam ni. Kalau waktu kita sihat, kena ingat Allah. Waktu sakit, memang semua orang akan ingat Allah. Betul tak? Waktu kita sedang dalam keadaan kita banyak duit, ingat Allah. Waktu kita tak ada duit, ingat Allah. Waktu kita dalam keadaan kita gembira, ingat Allah. Tapi waktu Allah bagi kita sedih, ingat Allah. Saya rasa pasal sedih, memang semua orang akan ingat Allah. Kalau pasal sakit, semua orang akan ingat Allah. Waktu kita miskin, semua orang akan ingat Allah. Tetapi yang kita bimbang, kita tidak ingat Allah waktu kita senang. Kenapa kita macam ni? Okey. Kenapa Nabi Allah Yunus AS, dia berjaya, Allah Ta'ala selamatkan dia keluar daripada perut ikan, kerana ayat tadi kata apa? Kerana dia, waktu dia masuk dalam perut ikan tadi pun sebenarnya, waktu dia sebelum dia masuk perut ikan pun sebenarnya dia sudah di kalangan manusia yang selalu bertasbih kepada Allah. Maknanya dia bukan tasbih tadi hanya dalam keadaan dia susah. Sebenarnya waktu dia tak susah pun dia bertasbih. Jadi pelajaran dia apa? Pelajaran dia, kita ni semua kadang-kadang, kita kan lemah kan. Waktu kita susah, baru orang akan ingat Allah. Betul tak? Waktu kita sihat, lupa Allah. Tapi waktu sakit, Allah kan? Baru buka Quran kan? Tak apa. Memang elok pun Allah bagi sakit tu. Tetapi bermula hari ni kena berubah. Berubah kenapa? Kalau kita nak doa kita cepat mustajab, contohnya kita sakit, kita nak minta Allah Ta'ala ni bagi kita jalan untuk sembuh cepat, kan? Dan kita bimbang apa tahu? COVID-19 ni Allah Ta'ala tidak bagi kita jalan, lagi bertambah kan? Takut panjang. Kita berdoa, Allah tidak makbulkan dengan cepat. Kerana apa? Kerana kita bimbang, kita termasuk kumpulan manusia. Waktu kau tipu musibah, baru kau nak ingat Allah. Jelas tak? Tetapi janganlah kita tak ingat Allah pula lepas ni. Maksud pelajaran di sini apa? Kita kena baiki. Kalau dia ada macam ni. Kalau kita buka dalam nota tu, ada satu hadis Nabi SAW yang saya telah lampirkan itu. Nabi SAW kata apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Allah kata apa? Ingat Allah waktu senang, pasti Allah ingat engkau waktu susah. Faham tak maksud dia? Maksud dia, kalau kita ingat Allah waktu kita sihat, waktu kita banyak duit, waktu kita kaya, waktu kita ini tak kena musibah. Tapi kalau waktu kita susah, Allah akan ingat kat kita. Kalau waktu kita sihat, kita ingat Allah. Waktu kita sakit, Allah akan ingat kat kita. Waktu kita kaya, tiba-tiba kita jatuh susah. Apabila kita mengadu kepada Allah, Allah akan ingat kita. Hadis ni sebenarnya adalah potongan hadis yang Nabi SAW pernah pesan kepada Abdullah bin Abbas. Maksudnya begini,
Suatu hari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi yang dia masih kecil, dia menunggang di belakang Nabi. Maksudnya dia membonceng. Ya Allah, bertuahnya kalau kita dapat naik di atas tunggangan belakangnya Nabi. Agak-agak tuan-tuan dan perempuan, kalau Nabi duduk kat depan, kan, tuan-tuan akan buat apa? Tuan-tuan akan peluk Nabi kan. Abdullah bin Abbas, waktu dia menunggang duduk di belakang Nabi SAW, Nabi sempat pesan dekat dia. Antara yang Nabi pesan kepada dia, Nabi pesan yang ni, hadis ni yang kita baca tadi tu. Yang Nabi kata apa? Wahai budak, kata Nabi. Wahai Abdullah bin Abbas. Nabi kata, ingat pesan aku ni, kata Nabi. Nabi kata apa? Engkau ingat Allah waktu kau senang. Pasti ketika kau susah, Allah akan ingat dekat engkau. Sebab itu Nabi Allah Yunus, kenapa Allah mustajabkan doa dia? Fastajabna. Kerana sebelum dia jatuh dalam kesulitan, dan masuk dalam perikan tu, sebenarnya waktu dia tak susah tu, dia orang yang selalu apa? Subhanak, subhanak, subhanallah. Orang yang bertasbih. Sebab tu saya ulas tadi tu, beza kata nama dengan kata kerja. Daripada kisah itu, kita dapat pelajaran yang ketiga. Ingat Allah waktu senang, pasti Allah ingat waktu susah. Baik. Apa kata? Saya nukilkan dua kata-kata, dua perkataan yang cantik yang disebut oleh satu sahabat namanya Ali Abdullah bin Mas'ud. Kita akan sebut nama Salman Al-Farisi. Satu lagi kita sebut kisah seorang tabi'in. Okey, boleh tuan-tuan perempuan ya? Okey. Seorang tabi'in namanya Ad-Dhahak. Okey, Ad-Dhahak ni seorang tabi'in. Dia kata dalam satu ucapan dia kata, ingatlah Allah ketika senang, pasti Allah ingat kamu ketika susah. Dia pun bawa lah contoh kisah Nabi Allah Yunus. Lepas tu Ad-Dhahak rahimahullah, dia pula kata, sebaliknya dia kata, Firaun yang jahat tu, dia kata, waktu dia, kita tahu Firaun, waktu azab tu dah, laut tu dah nak lemaskan dia, waktu tu baru dia ingat Allah, kan? Betul tak? Maknanya waktu dia senang dulu, waktu dia tak lemas dulu, waktu dia ada kekuasaan banyak, kekayaan banyak, dia lupa pada Allah. Tetapi kata Ad-Dhahak, ketika Firaun itu dia lupa Allah, dia melampaui batas, apabila dia hampir tenggelam, ketika itu baru dia kata dia ingat pada Allah. Allah kata apa? Dalam surah Yunus ayat 91. Al-an, Allah kata, baru sekarang kau nak beriman? Maknanya daripada kisah Firaun itu, kita tak nak jadi diri kita macam Firaun. Waktu kita dalam susah, waktu kita dah nak mati, waktu kita nak dapat azab, baru nak ingat Allah. Ketika engkau umur panjang, engkau lupa kepada Allah. Sebab itu Nabi Allah Yunus, antara petua dia, faktor dia, kenapa dia terselamat daripada perikan juga, kerana Allah bagi jawapan. Dia di kalangan orang yang selalu bertasbih kepada Allah, ingat pada Allah. Waktu dia duduk, sebelum dia masuk ke dalam perikan pun dia buat, apatah lagi ketika dia berada dalam kesulitan, dia ingat Allah. Maknanya apa? Ingat Allah pada waktu senang, nanti waktu kita susah, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bahkan ada satu lagi kata-kata menarik daripada Salman Al-Farisi, kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Salman Al-Farisi? Kata-kata Salman ni saya ambil dalam kitab Al-Jami' Al-Ulum, Jami' Al-Ulumi Al-Hikam, iaitu kitab karangan Ibn Rajab Al-Hambali. Salman Al-Farisi dia kata apa? Tuan-tuan dengar kata-kata dia kata apa? Dia kata, apabila seseorang lelaki itu banyak berdoa ketika senang, kemudian ketika dia jatuh susah, lalu dia berdoa kepada Allah, malaikat akan kata, suara ni macam kenal. Maka dia pun, laki tadi pun mendapat pertolongan daripada Allah. Maksud dia, suara kita
Kalau waktu kita senang, kita doa pada Allah. Ingat, Allah banyak-banyak baca Quran. Doa pada Allah, suara kita tu selalu malaikat dengar. Ada tak? Waktu kita senang. Tapi ketika kita susah, kita doa juga pada Allah. Maka ketika kita nak minta tolong Allah tu, malaikat akan kata, oh, suara dia ni biasa dengar. Suara dia ni biasa dengar. Jadi, mudah mustajab. Kata Salman Al-Farisi, sebaliknya, jika dia tidak banyak berdoa kepada Allah, dia lupa kepada Allah ketika dia senang, dalam sampai waktu dia susah pula, baru ketika itu dia berdoa kepada Allah, malaikat akan kata apa? Suara dia ni jarang dengar, maka dia tidak diberikan syafaat, tak diberikan pertolongan. Maksud dia apa? Faham tak maksud dia? Ad-Dhahak. Puan Zainiah tanya apa? Ad-Dhahak. Ad-Dhahak tabi'in. Dia seorang tabi'in. Dhahak. Ejaan dia Dhad, Ha, Alif, Kaf. Dhahak. Dia seorang tabi'in. Dia antara salah seorang pakar dalam bidang takfir. Ad-Dhahak. Tuan-tuan faham tak maksud dia apa? Maksud dia tuan-tuan ya, pelajaran dia apa? Teladan dia apa? Kita bimbang apa? Kita bimbang COVID-19 ni tak selesai-selesai. Satu dunia contoh kan. Kenapalah lambat Allah nak berikan ubat dia? Kita bimbang kita termasuk dalam kumpulan manusia. Oh, waktu kita sihat dulu, waktu kita tak ada masalah, kita lupa pada Allah. Ketika kau susah, barulah kau nak minta tolong. Sama tak contohnya? Tetapi janganlah daripada pelajaran ketiga ni kita tak doa pula lepas ni. Tak, maksud dia untuk pelajaran yang akan datang, kalaulah selepas ni COVID-19 selesai lah, contoh dah tak ada dah antivirus, betul tak? Janganlah kita lupa pula pada Allah. Lupa-lupa pada Allah, tiba-tiba Allah hantar pula virus lain pula nanti. Masa tu baru nak minta pada Allah, kita bimbang Allah Ta'ala tidak bagi ubat dia dah. Situ kita bimbang. Itu dia punya pelajaran. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, dapat pelajaran yang ketiga. Kita pergi kepada pelajaran yang keempat. Boleh kita lanjutkan lagi ni. Dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 12 dah tuan-tuan. Kau pukul berapa? 10.30. Dah 1 jam setengah dah. Boleh kita lanjutkan lagi sampai 2 jam? Boleh tuan-tuan ya? Okey. Tuan-tuan tak ke mana-mana ni. Mana tuan-tuan tunggu saya lah ni. Saya teruskan ya. Baik, kita pergi kepada pelajaran yang keempat. Satu lagi. Okey. Begini. Satu lagi pelajaran keempat, kena ingat begini. Tuan-tuan, kalau kita orang beriman, kalau kita orang beriman, kita kena yakin janji Allah akan tolong orang beriman. Kalau kita beriman, Allah akan tolong orang yang beriman. Macam mana kita boleh dapat pelajaran yang keempat tu? Cuba kita buka dalam surah kisah Yunus tadi tu. Contohnya apa? Mana kita dapat? Kalau tuan-tuan buka dalam surah Yunus tu, kalau tengok pada ayat surah Al-Anbiya, pada ayat nombor 88. Ayat nombor 88, surah Al-Anbiya itu jawapan dia. Kalau kita baca pada surah Al-Anbiya, kan tadi Nabi Allah Yunus dia kata, La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka, tu doa Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kan? Ayat nombor 87 kan? Lepas tu kan ayat nombor 88, Allah kata apa? فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Allah kata apa? Kami kabulkan doa dia dan kami selamatkan dia daripada kesusahan. Ayat yang hujung itulah yang menjadi kepada dapatnya teladan yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Allah kata apa? Allah kata, وَكَذَلِكَ, ini penting, وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ. Allah kata apa? Macam mana
Nabi Allah Yunus tu kami boleh kabulkan doa dia, kami boleh selamatkan dia daripada kesusahan. Allah kata apa? Macam tu jugalah, demikianlah juga Allah Ta'ala akan menyelamatkan al-mu'minin, orang-orang beriman. Maknanya daripada ayat tadi tu kita dapat teladan apa? Allah dah janji pada surah Al-Anbiya ayat nombor 88. Kalau kita menghadapi kesusahan seperti Nabi Allah Yunus kah, ataupun lebih kecil daripada kesusahan Nabi Allah Yunus kah, Allah akan tolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kenapa? Beriman. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman. Dan ukur iman itu yang paling utama sekali adalah jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mensyirikkan Allah. Kita bimbang. Negara kita ini masih ada lagi orang yang melakukan kesyirikan. Khususnya orang Islam lah. Masih lagi mengamalkan khurafat. Masih lagi berpegang kepada adanya kesialan. Masih lagi merujuk kepada pawang-pawang bomo-bomo. Masih lagi nak memakai tangkal-tangkal. Masih lagi memuja orang-orang di dalam kubur yang sudah mati. Itu bukan ciri orang beriman. Kalau kita tidak ada ciri orang beriman, Allah tak janji untuk memberikan pertolongan. Tapi Allah janji Allah akan bagi pertolongan kepada orang yang beriman. Sebab itu, kalau kita hayati doa Nabi Allah Yunus tadi tu, dia doa, kalau tengok dalam nota tu, dia ada tiga benda dalam doa tu. Dia kata apa? La ilaha illa anta. La ilaha anta tu, itu adalah kalimat tauhid. Yang kedua ada kalimat apa? Subhanak, maha suci engkau. Itu adalah tasbih. Yang ketiga ada kalimat apa? Inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya yang ketiga tu apa? Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang melakukan kezaliman. Maksud dia apa? Bukan istighfar saja, tapi depannya ada kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Bermakna ketauhidan ini disebutkan dulu, puji Allah dulu dengan mengucapkan kalimat tauhid, baru beristighfar. Okey, itu adalah pelajaran yang keempat. Untuk lebih lanjut, apa itu la ilaha anta dan lebih lanjut tasbih tu, tuan-tuan, nanti saya akan bentang pada slot hari Sabtu dengan Ahad minggu ini, tapi bukan dengan FB Tadabbur Center. Saya akan ulas anjuran Sekolah Tadabbur Melaka. Tajuk dia tentang istighfar tu. Ayat-ayat tentang istighfar. Maka sampai kepada ayat istighfar doa Nabi Allah Yunus tu, saya akan terang lebih lanjut. La ilaha illa anta tu apa? Subhanak in kuntu minaz zalimin. Tetapi dalam ayat tu kita faham adanya nilai ketauhidan, nilai tauhid. Maknanya yang keempat tu apa? Allah janji akan tolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan last sekali, dan nak habis dah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dan nak habis dah tuan-tuan. Sikit lagi boleh? Last sekali. Okay. Last sekali, apa dia? Ustaz, yang main online quiz, game macam telik nasib tu dikira macam khurafat kan? Jawapannya betul, Puan Fatimah. Betul. Khurafat. Yang kira-kira number-number tu, yang numerical, meramal bintang-bintang, zodiak tu pun boleh ditunjukkan kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Tunaikan. Jangan. Sebab tu kita bimbang. Allah hantar kepada kita wabak. Allah hantar kepada kita ni kadang-kadang kita bimbang disebabkan kesyirikan yang kita tak perasan. Soalan mana? Saya dah komen dah. Soalan apa? Please komen soalan ni Ustaz. Soalan mana? Saya dah komen dah tadi.
Ustaz, yang main online quiz ataupun game macam tilik nasib tu kira macam khurafat ke? Okey. Dia begini. Benda menilik-menilik walaupun tak percaya, ada hadis sahih dari Nabi. Nabi kata apa? Sesiapa yang bertanya je ya, bertanya kepada, dia bertanya kepada tukang pak tawang ke, tukang tilik ke, dalam hadis tu apa? Allah Ta'ala tidak menerima solatnya 40 hari. Itu baru tanya, belum percaya. Tapi kalau tanya pun tak boleh. Benda-benda nak jangkat-jangkat, tak boleh. Nabi kata tak boleh. Meramal kesialan tak boleh. Kalau kita percaya pula, Nabi kata apa? Dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi Yunus dia tahu nak jadi ke apa kat dia tak terjun dalam laut tu. Betul tak? Nabi sendiri tidak tahu nak jadi apa kepada dia, tiba-tiba ada pawang, ada bomoh, boleh meramalkan pula. Tentulah jauh langit dan bumi. Okey, jelas yang itu. Okey, last sekali. Okey, Puan Noliza minta apa tu? Ustaz, nanti post bab tilik ni boleh? Sekali dengan dalil. Ada dalil dia, bab tilik-tilik ni. Hadis Nabi kata, man atakahinan fasa'alahu. Siapa yang bertanya kepada tukang tilik, tukang renung, macam feng shui tu ke sebagainya, Allah Ta'ala tak terima salatnya selama 40 hari. Okey. Tapi kalau hadis tu kata, sesiapa man atakahinan au arrafan, hadis Nabi SAW, sesiapa yang mendatangi tukang tilik, tukang ramal ke, fasaddaqahu, dia membenarkan, dia mengiyakan apa ramalan yang dibuat oleh tukang tilik, pawang, dukun tu, kata Nabi apa? Dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya dalil dia. Baik. Ustaz, nama tempat yang Nabi Allah Yunus dicampak dan nama labu enggak dia beritahu apa-apa. Tapi dia memang bentuk seperti labu. Nama tempat tu tak beritahu. Tuhan hanya bagi tahu tempat itu tandus, tidak ada pokok-pokok, tidak ada tanam-tanaman. Cuma ada pokok tu saja. Wallahu alam. Jadi teknik dalam baca Quran, jangan kita cari nama tempat kat mana dia tu, tidak tahu. Wallahu taala a'lam. Ramalan kiamat boleh percaya ke Ustaz? Kita boleh percaya ramalan kiamat yang Nabi ramalkan. Ramal yang Nabi ramalkan tu maknanya tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Nabi je boleh ramal. Kalau orang yang ramal tu sebenarnya tak boleh percaya. Nabi boleh. Nabi ramal pun bukan Nabi ramal, maknanya Nabi memberikan tanda-tandanya pasal kiamat tu. Terjelas tak? Benda-benda tilik-tilik nasib walaupun tak percaya, tu betul lah. Jangan ya, buat pun nak tilik nasib tak boleh. Walaupun dia hanya sekadar permainan sebenarnya. Sekadar nak tanya, nak tahu, tidak boleh. Elakkan. Kita bimbang jatuh kepada percaya, kita bimbang jatuh kepada kesyirikan. Elakkan. Cari permainan yang lebih berfaedah. Okey, ada soalan lain tak? Tapi saya tak pernah tengok mainan tilik tu macam mana. Wallahu ta'ala alam. Saya memang tak pernah tengok. Sebab tak pernah main game. Rumah saya TV pun tak ada. Memang tak sempat nak. Game-game ni memang baik. Kalau nak main game-game yang jauh daripada bentuk-bentuk yang berbau kesyirikan, jangan. So, saya tak tahulah wallahu ta'ala bentuknya macam mana. Tapi kalau nak kaitkan, kita tak percaya tapi nak tengok je, dia sama macam hadis tu. Kalau di sudut makna, sama macam pergi tanya je dekat dukun tu, tapi bukan nak percaya. Boleh termasuklah macam game saja. Baik. Betul Ustaz, betul ke kalau menyapu waktu malam rezeki tak masuk, lagi satu orang tu suka letak penyapu lidi depan pintu, konon tak ada ganggu, tapi saya tak percaya. Ini pun satu ramal yang kalau boleh ditinggalkan ya. Sebenarnya tidak. Orang tua-tua ni mungkin dia ada maksud tersirat lain kot, tapi tak bolehlah meramal macam tu. Pasal rezeki ni tak ada menyapu tengah malam.
Tak dikaitkan. Itu semua benda-benda yang tidak benar sama sekali. Okey, selesai ya. Okey, kita pergi last sekali tuan-tuan. Last sekali. Okey, teladan yang kelima. Sebenarnya pelajaran ni banyak. Cuma saya ambil yang besar-besar je. Saya ambil yang utama-utama saja. Okey, teladan yang kelima last sekali adalah sabar dalam dakwah. Macam mana kita boleh ambil sabar dalam dakwah ni? Teladan kelima ni saya ambil kan surah Al-Qalam tadi Allah kata apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah kata apa? Muhammad, sabarlah kamu menerima ketetapan Allah. Ialah dalam dakwah ni ada orang yang tolak, ada orang yang ingkar, ada orang yang paling kau sabarlah Muhammad menerima. Dalam kita buat kerja dakwah ni tuan-tuan, kadang-kadang tak ada orang nak dengar pun. Kadang-kadang yang menolak tu semua tolak kita dengan memaki, dengan cakap bukan-bukan. Maka kita kena buat apa? Kita kena sabar pada Allah. Tuan-tuan, kita kalau buat kerja dakwah ni, buat kerja mengajak orang buat baik, cegah orang buat benda mungkar ni, pasti ada orang tempelak kita, pasti akan ada orang kecam kita tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita kena buat apa? Kita kena sabar. Okey, dalam bab ni juga saya nukilkan satu ayat dalam surah Luqman ayat nombor 17. Surah Luqman ayat 17 yang Luqman pernah berpesan kepada anaknya. Kalau kita tengok ayat nombor 17 tu, kita boleh gunakan ayat ni untuk kuatkan lagi teladan yang kelima tadi tu, sabar dalam dakwah. Lalu Umar kata apa pada anaknya? Dia kata, ya bunai aqimus salah. Dia kata, wahai anakku, dirikanlah salat. Lepas tu dia kata apa? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dia kata, wahai anak kesayanganku, engkau kena jadi orang yang ajar orang buat baik. Engkau kena jadi orang yang cegah orang lain. Kalau nampak benda mungkar, kau kena cegah dia. Lepas tu kat hujung tu, Luqman pesan ke anak dia. Dia kata apa? Wasbir ala ma asabak. Dia kata apa? Sabar ya nak di atas apa yang menimpa kamu. Kata para ulama takfir, wasbir ala ma asabak. Kata Imam Tabari, Imam Tabari kata apa? Maknanya, kalau kau buat kerja dakwah, engkau buat kerja ajar orang buat baik, engkau buat kerja cegah orang buat benda mungkar, kan? Hasil daripada buat dua benda tu, engkau kena sabar. Apa saja kau terima. Itu masuk ayat yang Luqman kata pada anaknya. Yelah, kita ajak orang buat baik, nanti orang kata kita bukan-bukan. Yelah, nak jadi ustazah lah tu. Baru hijrah dan nak tunjuk pandai. Macam-macam orang kata. Lepas tu orang kata pula pada kita, macam lah aku tak tahu. Aku tahulah dia tu siapa. Jadi kalau kita dapat ucapan macam tu, kata-kata macam tu, janganlah kita berhenti. Teruskan. Kita kena buat apa? Sabar alama asabak. Sabar di atas apa menimpa kita. Seperti mana Allah pesan kepada Nabi Muhammad, kuatkan lagi kesabaran. Jangan jadi macam sabarnya Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ambillah teladan yang kelima. Ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian? Ada dapat nota tak? Nanti saya beri kepada saya bagi kepada admin Tadabbur Center soft copy. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan jangan cari saya. Tuan-tuan cari admin, tuan-tuan cari Puan Diana ke nanti Cik Diana, saya bagikan nota kepada beliau. Nanti tuan boleh dapat kepada beliau nota tersebut apa kita belajar pada hari ini, InsyaAllah. Maka selesailah ibrah teladan surah Yunus, kisah Yunus alaihi salam. Ada 5 teladan yang besar. Sebenarnya kita boleh ambil banyak, tapi saya ambil yang kokoh je, saya ambil yang besar-besar sahaja dia punya teladan dia. Okey, sampaikan kepada orang lain. Tahniah pada tuan-tuan perempuan ya, dah dekat pukul 12 suku dah. Maknanya tadi 9.10.30, 11.30, pukul 12 dah dekat, lebih kurang dekat 2 jam. Dah 2 jam dah. Dah dekat 2 jam suku. Tuan-tuan masih lagi tidak ke mana-mana. Tahniah pada tuan-tuan. Hanya Allah je boleh membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Usaha kita yang sedikit ni, ingat, kita tak harapkan pujian sesiapa, tapi kita mengharapkan siapa balas. Ambil surah Al-Nashrah, wa ila rabbika farra. Kita hanya minta Allah yang memberikan balas. Harapkan ganjaran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dengan kisah
nabi-nabi yang lain. InsyaAllah tunggukan nota. Kalau Allah bagi saya ke lapangan, saya dapat menguruskan masa saya dengan baik, nanti saya sediakan nota untuk nabi-nabi, kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Tapi malam ni saya nak umumkan, malam ni jam 8 malam saya akan membicarakan tentang kisah dalam Quran, tapi bukan kisah para nabi, tapi kisah Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah yang ada di dalam surah Yasin. Nanti rujuk ayat 13 sampai ayat nombor 29. Yang malam ni, kalau yang pagi ni anjuran Tadabbur Center. Yang malam ni pukul 8 di FB saya. FB saya akan bicarakan tentang Ashabul Qaryah, anjuran Qurani Mind City Center. InsyaAllah kita jumpa malam ni untuk kisah yang berikutnya, Ashabul Qaryah. Apakah pelajaran ibrah dia, teladan dia? InsyaAllah kita akan jumpa pada malam ni jam 8 di FB saya, FB personal saya. Nanti kita akan jumpa insyaAllah pada malam ni, dan kita akan cari kisah lain untuk slot Tadabbur Center. InsyaAllah nanti saya akan cari dan kisah yang lain. Kita mohon Allah Ta'ala campakkan rahmat, Allah Ta'ala bagi kita hidayah taufik untuk kita sama-sama mengamalkan apa yang kita belajar. Mohon keampunan Allah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.